mengeluarkan daripada tanda-tanda hari kiamat ini tentang ilmu idrak al-waqi'. Ilmu untuk kita mengetahui hal keadaan realiti kita sekarang ini. Bukan sekadar Nabi nak cerita tentang tanda-tanda hari kiamat saja, tapi ulama kata Nabi nak menjelaskan tentang kita perlu ihtimam, ambil berat tentang apa yang berlaku dengan kita sekarang ini, dengan kerosakan yang berlaku pada hari ini, dengan musibah-musibah dan bala yang berlaku pada hari ini. Jadi seorang Muslim nak kena, ulama kata kat sini nak kena intibah al-muslim bi zamanihi biwa'. Seorang Muslim itu nak kena ambil berat tentang apa yang berlaku di zamannya dengan sedar. Bukan sekadar kita nak tahu tanda-tanda hari kiamat saja. Maknanya orang mukmin ni nak kena yamshi ma'al waqi', berjalan selari dengan waqi' yang ada pada hari ini. Maknanya ada 4 perkara, 4 asas yang penting yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah tidak ada lagi maknanya semua Rasulullah dah jelaskan dah dalam hadis ini. Dan ulama beritahu mencakupi seluruh ulum asy-syar'iyyah. Tapi Nabi beritahu dalam bentuk yang ringkas. Sebab Nabi ini dikatakan sebagai jawami'ul kalim kan. Jawami'ul kalim, maksudnya benda yang dicakap itu sedikit tetapi terkumpul, maknanya memberi impak yang luas, dan tidak ada orang nak ragu-ragu lagi selepas Nabi mengucapkan apa-apa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara empat perkara penting yang dijelaskan oleh Rasulullah dan dijelaskan lagi oleh para ulama kepada kita. Ikhwati wa akhawati al-a'izzah. Jadi seperti mana yang telah kita jelaskan pada minggu lepas, bahagian yang pertama itu ulama Nabi nak menjelaskan apa faedah yang kita dapat daripada bahagian yang pertama sebelum malaikat Jibril tanya tentang Islam, iaitu tentang adab liqa' al-ulama, iaitu tentang adab-adab bagaimana kita nak bertemu dengan ulama. Ini yang dikatakan oleh orang hari ini sebagai protokol. Ini adalah protokol yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara untuk kita nak berjumpa dengan para ulama ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, orang yang ada haibah dalam masyarakat, orang alim, orang yang dipercayai dalam masyarakat. Maka Nabi menjelaskan tentang adab-adab, dan juga nak menjelaskan dalam hadis ini bila mana malaikat Jibril datang nak bertemu dengan Rasulullah. Malaikat Jibril tanya, boleh tak aku menghampiri kamu? Rasulullah kata, udnu, datang dekat. Boleh datang. Jibril kata, boleh ke pergi dekat lagi? Rasulullah kata, datang, mai dekat, hampir. Ini dalam riwayat yang lain nak menjelaskan kepada kita supaya kita ini sentiasa musabaqah ila as-saff al-awwal. Dalam ibadat kita ni, kalau orang lelaki ni, kita nak kena sentiasa untuk berada di saf hadapan. Hatta dalam menuntut ilmu pun kita digalakkan untuk duduk dekat dengan muallim, dengan orang yang mengajar. Supaya apa? Kalau duduk jauh nanti kita dengar tak clear, kita mungkin tak dapat penuh dengan apa yang nak dijelaskan oleh para ulama. Makanya menjelaskan mereka supaya kita ini dalam majlis ilmu, kita nak kena bersegera duduk dekat-dekat. Jangan malu-malu, pergi ke hadapan, duduk dekat dengan
para ulama. Seperti mana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, merapatkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah nak menceritakan kena duduk macam tu dengan muallim, tetapi nak bagi tahu nak kena dekat dengan para ulama. Kita ni kalau hilang para ulama, kita tak ada apa-apa. Siapa nak tunjuk kita? Siapa nak ajar Islam kepada kita? Siapa nak ajar ilmu kepada kita kalau kita jauh daripada para ulama? Okey. Kemudian juga Rasulullah nak menjelaskan adab al-alim wal muta'allim. Di samping itu juga bukan sekadar orang yang nak menuntut ilmu saja, orang yang nak menyampaikan ilmu juga perlu beradab. Seperti mana dalam majlis yang diceritakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ni diceritakan oleh Sayyidina Umar, yang mana sahabat-sahabat lain tak perasan. Yang perasan betul-betul, yang tengok setiap pergerakan adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab itu Rasulullah di akhir sekali tanya kepada Sayyidina Umar. Tanya apa ya? Tanya, Ya Umar, Ya Umar. Sebab apa Rasulullah pilih Sayyidina Umar? Sebab dialah orang yang paling mengambil perhatian, orang yang paling mengambil perhatian dalam majlis tersebut. Jadi kalau kita sebagai muallim, kalau kita dapat memperhatikan pelajar kita, yang mana yang mengambil perhatian, kita tanyalah dia, memberikan penghargaan kepada murid kita yang begitu mengambil perhatian tentang apa yang berlaku dalam majlis ilmu, seperti mana yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang dijelaskan oleh para ulama. Gitu. Ini bukan ana istimbat ni, bukan ana istimbat daripada hadis ni. Ini dijelaskan oleh para ulama. Okey, habis bab yang pertama tentang adab menuntut ilmu, adab al-alim wal muta'allim. Maksudnya adab orang yang nak menuntut ilmu dan dengan adab orang yang nak mengajarkan ilmu. Maka dekat sini kita nak kena rujuk buku-buku adab yang ditulis oleh kebanyakan para ulama. Kerana jadi orang yang nak mengajar, nak menjadi mas'ul dalam halaqah ataupun dalam skul ataupun dalam liqa-liqa, kita boleh menjadikan buku yang ditulis oleh apa nama ulama tu, Abdul Fattah Abu Ghuddah, tentang tajuk dalam bahasa Arab Ar-Rasul Al-Muallim. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan sebagai apa ya? Uslub pendidikan, cara Rasulullah mendidik. Buku warna biru ada dijual. Ustaz Azizan ada jual kot buku tu, tak silap mana lah. Abdul Fattah Abu Ghuddah, warna biru tu. Boleh kalau maksudnya bagaimana Rasulullah mengajar, mendidik para sahabat itu untuk muallim. Kalau untuk al-muta'allim, orang yang belajar, banyak buku-buku yang dikarang oleh para ulama. Salah satunya buku ni, Ta'limul Muta'allim Tariq At-Ta'allum. Ta'limul Muta'allim Tariq At-Ta'allum, iaitu mengajar orang yang belajar cara-cara untuk belajar. Ini antara buku, ada terjemahan dalam bahasa Melayu yang kita boleh sama-sama rujuklah insya-Allah. Okay. Kita pergi kepada bahagian yang kedua, waqal, ataupun bahagian yang pertama tentang Islam itu sendiri. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Qal sadaq fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh.
merujuk kepada buku Al-Wafi yang ada pada kita itu, kita tengok faedah yang kedua, ma huwa al-Islam, apakah yang dikatakan al-Islam. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan diuraikan oleh para ulama. Jadi makna al-Islam ini secara lughatannya, dah baca kat sini, al-inqiyad wal istislam lillahi ta'ala. Maknanya al-inqiyad ini maknanya bergantung dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari segi lughatannya, dari segi